KPM. Apalah nasib diriku ini. Bila ayah, ibu pergi kerja, macam inilah. Makanan tak ada. Jadi apa yang dekat dapur ni kita buatlah sendiri. Nasib baiklah ada roti lagi ni. Jadi apa kata pagi ni kita bakar roti kita dulu. Yang mana ada je lah. Yang mana sempat. Kita pun ada kerja kejap lagi. Okey, kita bakar roti kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggulah kejap. Perut pun dah lapar. Ada apa nak minum kejap lagi? Oh, ada teh-o. Bolehlah makan dengan teh-o. Roti bakar ni sedap kalau kita makan dengan... Oh, ada kaya dekat sini. Ada jam jugalah. Peanut butter. Sedap ni kalau makan roti panas-panas ni. Okey, kita tunggu dulu roti ni macam mana hasilnya. Tapi itulah kan. Macamlah hidup kehidupan solo dekat rumah kan, seorang-seorang kita buat roti kan. Tapi kenapa lama pula ni? Irfan pun dah lapar ni. Tolonglah. Okey. Tunggu sekejap Masih putih lagi. Okey, dan kuning-kuning sikit. Nanti dia naik sendiri kan? Sedapnya bau dah. Oh, alamak. Kenapa roti Irfan dah hangit? Kenapa jadi macam... Ya Allah, macam mana nak makan ni? Dah lah yang ni jadi dekat dapur. Apa bau busuk ni? Apa yang bau hangit ni, Fan? Awak buat apa? Kak Aisyah, Irfan tadi nak buat roti bakar. Tapi tak tahu kenapa macam manalah boleh hangit roti ni. Macam mana nak makan ni? Ini sebab Irfan tak ikut langkah-langkah yang betul. Langkah-langkah yang betul? Dekat mana Irfan salah ni? Ini mesti ada kesalahan yang Irfan buat ni. Kita kena tahu langkah yang betul, baru kita dapat apa yang hasil yang baik. Macam tu. Okey, jadi itulah kita akan belajar hari ini mengenai pengatur caraan. Ya, betul. Menyusul langkah-langkah yang betul. Okey, jom kita saksikan sama-sama. Jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya, hos anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Baiklah, bercakap mengenai kesihatan, jangan lupa untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk sentiasa patuh kepada SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman seperti kami di sini. Baiklah, sementara tadi kita melihat profil guru cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Siti Nur Aisyah Sazali dari SK Putrajaya Presin 11. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik. Waalaikumsalam. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah. Sebenarnya sihat ke? Saya sihat, tapi itulah ada masalah sikit. Roti saya hangus Itulah, pula pagi bau tadi. ni. Bau lagi. Baik, cikgu, sekarang ni apa kata kita nak berkenalan dengan cikgu? Silakan kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Okey, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Sazali. Boleh panggil saya Cikgu Aisyah ataupun Aisyah Sensei. Boleh je panggil mana-mana satu. Boleh Aisyah Sensei ke cikgu? Ya, dekat sekolah saya, murid-murid saya lebih gemar memanggil saya Aisyah Sensei. Hai. Okey. Dan saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-3. Baik. Dah berapa lama pengalaman cikgu mengajar mata pelajaran ni? Masuk ke 4 tahun lah. 4 tahun dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan juga Teknologi. Betul. Okey, cikgu. Untuk hari ini sebenarnya apa yang kita akan belajar? Okey, pada hari ini kita akan fokus kepada
Silakan cikgu. Okey. Kejap ke bawah. Kita naikkan. Okey. Untuk hari ini kita akan tengok apa dia standard pembelajaran reka bentuk dan teknologi tajuk pengatur caraan, iaitu yang pertama hari ini kita akan menghuraikan satu masalah menggunakan sudokod dan carta alih. Tadi kita dah ada masalah dah kan? Roti bakar. Roti terbakar, betul. Roti terbakar. Dan hangus pula tu. Betul. Kemudian Okey. hari ini juga kita akan buat menilai dan membuat penambahbaikan sudokod dan carta alih yang dihasilkan. Lepas kita dah buat langkah-langkah, kita akan nilai balik apa yang kita dah buat. Seterusnya membuat penambahbaikan sudokod dan carta alih. Okey. Dan sebelum habis segmen ini, Irfan dan murid-murid di rumah akan pasti dia dapat berjaya menganalisis sudokod dan carta alih yang dihasilkan. Kemudian membuat kesimpulan serta mencadangkan penambahbaikan sudokod dan carta alih yang dihasilkan. Seterusnya membuat penambahbaikan sudokod dan carta alih. Memandangkan Irfan sebagai anak murid cikgu di sini, Ya. jadi Irfan lah kena buat tugasan semua ni. Betul. Alamak, jadi Irfan lah kena selesaikan masalah, kena buat analisis Betul. Dan saya yakin penonton di rumah juga boleh bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, sebelum itu cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Boleh. Kembali selepas ini slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Sensei Aisyah. Hai. Hai. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk dan juga teknologi. Tapi sebelum itu cikgu, kita kena sentiasa patuh kepada SOP, bukan? Betul. Jadi di sini kami sediakan untuk cikgu je pembasmi kuman. Dipersilakan terlebih dahulu. Cikgu mula dulu. Ladies first Allah lah. Akbar. Terpercik pula. Tapi tak apa, baik saya pun nak juga. Okey, apabila kita dah selesa cikgu dengan keadaan kita sekarang ni, bolehlah kita mulakan kelas kita. Dipersilakan. Okey, untuk hari ini saya akan pergi secara random ataupun secara ringkas Ringkas, lah ya. untuk Irfan mengenali apa itu asas pengatur caraan. Okey, Baik. kita tengok yang pertama. Okey, apa itu pengatur caraan? Okey, pengatur caraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melaksanakan satu tindakan. Okey, contohnya perkakasan yang saya bawa ni lah. Okey, dalam setiap perkakasan ni dia ada komputer benam dalam tu. Dan komputer itulah yang akan memproses dia punya langkah-langkah. Contohnya bila kita tekan je buka, apa yang akan berlaku. Contohnya kipas ni ataupun yang tadi kita buat ni, kita tekan je button tu atau butang tu, apa yang akan berlaku? Kipas ni akan berfungsi. Betul. Dan dia boleh selaraskan, dia boleh set timer. Itu yang dipanggil pengatur caraan. Baik. Okey, seterusnya. Okey, kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Okey, ini yang dalam kat rumah kita semua ada. Semua ada, Semua betul. ada. Okey. Kenapa kita menggunakan perkakasan yang ada atur cara ni? Sebab apa? Yang pertama, memudahkan sesuatu kerja ataupun urusan. Dia memudahkan urusan kita. Seterusnya, lebih menjimatkan masa dan tenaga, betul? Kita ada rice cooker sekarang kan, periuk nasi multi apa orang panggil? Pelbagai guna. Pelbagai guna, so kita nak masak bubur, terus kita tekan je dia terus masak bubur. Terus masak, Ya, tak ada betul. masalah. Dia lebih menjimatkan masa dan Okey. tenaga. Seterusnya, lebih mudah dijual di pasaran. Sekarang ni orang ramai memilih benda yang mudah. Permintaan tinggi cikgu Betul. kan? Dan dia permintaan tinggi. Ah, Ini point okey. dia. Ini Ini point dia. ini point dia. Ya. Alright, seterusnya. Baik. Okey, kita pergi kepada maksud algoritma. Inilah yang kita nak belajar ini. Langkah-langkah untuk menyelesaikan satu masalah atau melaksanakan satu tugasan. So tadi kita dah ada satu masalah, iaitu roti hangus. Hangus. Ya. Macam mana kita nak selesaikan Hari masalah ini kita ni? nak selesaikan masalah dia. Okey. Okey, so dan kita juga akan menyelesaikan masalah tu menggunakan pseudocode.
Okey, apa itu pseudocode? Iaitu satu set penyertaan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan ini dari mula hingga tamat. So saya tunjuk dulu contohlah. Okey, Contoh pseudocode boleh nampak? Okey. Boleh cikgu. Okey, Ifan boleh nampak? Nampak sensei. Okey, pseudocode ni dia menggunakan ayat biasa saja, bahasa biasa, tapi dia ada mula dan tamat. Okey. Dan dia ada kata kerja di hadapan dia kalau perlu. Letakkan kata kerja di hadapan. Cikgu hitamkan dulu Ya, ya. betul. Okey, masukkan kacau dan sedia. Ya. Okey. Alright. Baik. Seterusnya kita pergi kepada carta alir. Okey, carta alir ialah langkah-langkah menyelesaikan masalah, sama juga. Cumanya dia dalam bentuk grafik. Okey. Simbol dalam carta alir dihubungkan dengan anak panah. Okey, di hadapan ini semua ialah contoh-contoh simbol yang kita gunakan dalam carta alir. Ini depan itulah, dan ini contohnya. Contoh carta alir. Boleh nampak Ifan? Nampak sensei. Okey. Ini contohlah. Macam cakap dia berbentuk grafik dan juga ada anak panah. Betul. Yang menghubungkan dari mula sehingga kalau tamat. dia berbentuk macam ni, dia berbentuk mula. Kalau macam ni, dia ada bentuk dia tersendiri. Okey. Kalau Ifan tak faham, boleh tanya. Jangan risau. Boleh, tak ada masalah. Boleh tanya. Okey. Okey, sekarang ni kita nak menyelesaikan masalah tadi. Masalah tadi, cikgu, sebelum kita selesaikan masalah kita, Ifan nak tanya perbezaan antara carta alir dan juga pseudocode. Okey, macam tadilah carta alir. Okey, macam tadi carta alir dia menggunakan bentuk grafik. Bentuk grafik. Okey. Bentuk grafik. Contohnya yang ini, okey, boleh tengok di hadapan tu juga. Kalau berbentuk yang tak ada bucu ni, segi empat yang tak ada bucu ni, dia berbentuk dia untuk mula dan tamat sahaja. Untuk mula dan tamat. Okey, berbentuk tele bucu dan warna kuning. Yes. Yang warna kuning ni, dia mula dan tamat. Dia tak boleh guna untuk benda lain. Okey, seterusnya. Kalau yang berbentuk empat segi yang sedikit condong ni, kita gunakan untuk proses input dan output. Input dan output. Ya, input dan output. Contohnya masukkan, keluarkan. Itu contoh input dan output. Yang warna hijau ni pula cikgu? Kalau yang hijau ni lah proses. Tak kisahlah proses apa kan. Contohnya ini contoh kita buat air kan. Masalah dia tak tahu nak buat air kan. Ini langkah-langkah dia. Okey, ni proses ni kacau sehingga larut, sediakan untuk minum. Yang mana tak ada proses input dan output. Itu dia jadi proses. Okey, itulah perbezaannya antara carta alir dan juga pseudocode. Baiklah, tadi cikgu cakap kita nak cuba selesaikan masalah kita pada hari ini, di mana roti Irfan berjaya dihanguskan. Berjaya dihanguskan. Berjaya dihanguskan. Jadi bagaimanakah caranya cikgu? Kita nak ke mana ni? Jom kita pergi ke sana lah. Ke sana. Okey, jom. Langkah-langkah tu. Silakan cikgu. Baik. Jadi kita akan bersama-sama dengan cikgu hari ini untuk menyelesaikan masalah Irfan. Okey, jadi di sini kita buat pseudocode dulu. Pseudocode dulu. Biar saya tulis, tapi minta maaflah tulisan saya memang secantik. Saya bersama je. Okey, so kita buat pseudocode dulu. Okey. Yang pertama tadi kita kena ada mula. Mula, betul. Mula. Okey. Alright, mula. Kemudian langkah pertama yang perlu kita masa buat tadi apa dia? Kita kena hidupkan Swiss dulu. Betul, Fan. Kita hidupkan Swiss. Okey. Hidupkan Swiss. Baik. Lepas Ifan hidupkan Swiss, Ifan kena buat apa? Masukkan roti ke cikgu? Salah. Kenapa pula salah? Ifan perlu laraskan dia punya masa. Okey, itulah masalah dia tadi. Itulah tadi lambat kot. Lambat ke tadi? Buat sampai habis ke masa tu? Sampai habis. Patutlah. Hangus pula tu. Hangus. Okey. Kemudian laraskan. Laraskan masa. Okey, selepas laraskan masa, Ifan buat apa? Masukkan roti. Betul. Masukkan roti. Okey. Okey. Ini Ifan sendiri tahu yang buat langkah ni. Baik. Tolong tulis je ni. Okey. Masukkan roti. Seterusnya kita tekan mula. Betul. Tekan mula butang mula. Betul. Tekan. Baik. Tekan butang mula. Okey. Alright, seterusnya. Lepas tu? Lepas dia dah masak, roti kita dah jadi bakar, kita tekan berhenti. Tak perlu. Kalau kita laraskan dia dengan masa yang betul, tunggu roti siap. Dia akan naik sendiri. Okey. Maknanya kalau dah siap tu, maknanya kita tutup. Tak. Kena masukkan. Tunggu roti selesai dimasak, boleh tulis kat sini. Roti selesai. Selesai. Dibakar ya. Okey, selesai dibakar. Okey, seterusnya? Okey. Boleh tak Ifan nak cakap Ifan nak letakkan jam? Boleh. Tapi itulah
memandangkan Okey. sampai bawah cikgu kena tulis nanti. Okey, baik. Walau kita Okey, dah kita siapkan skip yang roti. tu. Kita skip yang Okey. tu. Agak-agak apa yang lepas roti selesai kan, apa yang kita perlu buat? Kita tutup Swiss lah. Betul. Nasib baik dia tutup Swiss kalau dia jumpa Okey. habis. Okey, tutup Swiss. Okey. Tutup Swiss. Dan kita boleh tulis kat ni sedia untuk dihidang. Tapi tak apalah, Okey. kita dapat sampai tutup Swiss je boleh? Boleh. Okey, sebab ni panjang nanti. Panjang lagi. Okey. Alright. Sekarang tugas Ifan. Tugas saya pula sensei. Okey, apa yang perlu saya buat? Okey, untuk buat carta alit. Sebelum Okey, tu, ya, saya tengok tunjuk balik. Tadi kita ada, satu lagi lupa. Ya, saya. Agak-agak apa yang lupa di bawah? Tamat. Ha. Betul. Itu dia. Tamat. Sebab Okey. kalau kita mula untuk sudut kita Betul. kena ada perkataan tamat untuk Ya, selesaikannya. Betul. Nanti sensei bagi gula-gula Ganjaran. sebab ganjaran untuk Ifan sebab Ifan dah berjaya siapkan sudokod ni. Baik, Sensei tolong terima tulis je Ifan yang buat ni. Okey. Okey, baik. Okey, Ifan. Seterusnya. Carta alih. Carta alir. Ah. Okey. Carta alir sama juga. Sama juga. Kita akan Gunakan mula. ni sama juga. Mhm. Cuma gunakan simbol yang betul. Okey, simbol yang betul. Okey. Baik. Okey. Ifan kena buat bentuk juga. Betul. Kalau nak okey. buat dengan warna lain pun boleh, Ifan. Boleh juga. Ha. Okey, tak apa. Ifan akan buat dengan warna ni lah. Okey. Okey. So maknanya kalau mula dia tak ada, orang kata apa, Tak ada bucur. tak ada bucur. So Ha. macam tu Betul. Okey, itu mula. Lepas tu kita kalau untuk carta alir ni kena ada anak panah. Okey, kita letak di bawah ni. Okey. 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 Dan yang kedua adalah kita hidupkan Swiss. Ya, ambil balik saja. Ambil balik Cuma saja. masukkan dalam simbol yang betul ataupun bentuk grafik yang betul. Baik, hidupkan Swiss. Okey. Okey, dah bentuknya bagaimana tadi? Ingat tak rakan-rakan dekat rumah bagaimana? Dia ada input ataupun output tak? Okey. Yang ni input kan cikgu? Tak, itu proses. Itu proses. Kalau proses maknanya berbentuk Berbentuk segi empat. segi empat sama. Betul. Okey, yang saya ingat sikit tu bukan kan? Yang tu Bukan, input apa? itu proses. Okey, faham. Baik. Maknanya segi Segi empat. empat. Okey. Pandai. Baik. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jangan lupa anak panah kita dekat sini. Okey. Seterusnya adalah laraskan masa. Hmm. Okey, laraskan masa. Ifan tulis dulu. Okey, laraskan masa ni pun proses betul cikgu? Betul. Dah pandai okey. dah tu. Kita dah dapat dah tu. Okey. Dan bagaimana bentuknya? Okey, macam mana sama bentuknya? sahaja segi empat juga. Betul. Okey. Yang seterusnya, mungkin rakan-rakan saya dekat rumah boleh bantu saya. Jatuh pula. Okey. Kita buat anak panah dulu. Seterusnya adalah masukkan roti. Okey, Ifan tulis dulu. Masukkan roti. Okey, Okey. masukkan. Okey. Ya, ni. Kalau ada input ataupun output, simbol apa yang perlu digunakan? Okey, segi empat tetapi dicondongkan Condongkan sedikit. sikit. Okey. Baik. Ini Okey. cikgu Ya. Okey. Ini nampak gaya macam dapat gula-gula banyak je Banyak ni. Ifan rasa pun banyak ni. Okey. Seterusnya adalah tekan butang mula. Okey, Ya. Ifan tulis dulu. Baik. Okey, anak panah di sini. Okey. Boleh tak maafkan saya? Boleh tak saya nak tukar roti selesai dibakar, kita keluarkan okey. Kita tambah satu lagi, Apa, keluarkan roti. Ah. Kita nak tadi dah input kan, kita Betul. lupa keluarkan roti pula. Betul, betul. Kita tambah satu lagi boleh? Boleh, silakan, Okey. cikgu. Kat sini saya tulis keluarkan. Okey. Okey, Ifan terus buat sana Baik, boleh. Keluarkan Butang mula. roti. Okey. Okey. Baik, tekan butang mula ni semestinya adalah proses cikgu Betul. Okey, so adalah kat sini adalah bentuk segi empat yang berlucu. Kena jimatkan masa ruang tu. Itulah tu. Masa tak cukup kan ni. Okey. Seterusnya, okey sikit lagi. Lepas tekan butang, roti selesai dibakar. Okey. Tulis dulu. Roti selesai dibakar. Okey. Ini adalah proses juga cikgu kan? Betul, proses. Proses. Okey. Baik. Sikit lagi, Sikit lagi. Punyalah nak gula-gula. Okey. Seterusnya adalah keluarkan roti yang cikgu tambah tadi. Keluarkan roti. Dia nampak lah kat situ ada input dan ada output. Betul. Okey, masa tu tak muatlah cikgu tapi tak apa ya. Ifan tulis je Tulis saja. Okey, keluarkan roti. Okey. Okey. So, di sini adalah input. Ini outputnya. Output. Outputnya. Pandai. Jadi kita
Okey, sengatkan sedikit. Betul. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Muatkan. Seterusnya adalah tutup Swiss. Macam mana ni ruang? Last. Okey. Okey, tutup Swiss. Tutup Swiss. Tulis dulu. Okey. Tutup Swiss adalah proses cikgu, betul? Betul. Okey. Dan tamatlah sekali. Okey. Dan akhir sekali, Ifah akan masukkan perkataan. Alamak, kecilnya. Okey. Jadi boleh? Kita cuba. Boleh. Boleh. Okey. Kita masukkan perkataan. Tamat. Okey, boleh. Kita buat satu bentuk yang Bentuk tiada apa? lucu. Pandai. Okey. Itu dia. Cantik catat alih dia. Buruk sekali tulisan saya. Okey, Fan. Saya nak beritahu untuk saya. catat alih kan. Walaupun kalau boleh kalau macam ni kan kita tak cukup ruang, betul? Apa-apa pun kita tak boleh nak ketepikan dia. Okey. Jangan buang dia. Sebab tu cikgu macam nak saya habiskan juga. Ya, betul. Cikgu nak awak, cikgu pula, sensei nak awak teruskan sampai ke bawah juga. Okey. So, apa yang perlu kita buat kalau lepas ni nak buat lagi, kita kena jimatkan ruang di bagi atas ataupun kecilkan sedikit tulisan. Yang okey. penting dia jangan ke tepi sebab dia ibarat macam kita putuskan catat alih tersebut. Faham. Okey, boleh? Maknanya kita kena plan betul-betul lah. Macam mana kalau rasa macam banyak sangat, kita kecilkan bahagian atas lah. Betul. Okey. So, kat sini Ifan boleh nampak lah. Sudokod, perbezaan sudokod dan catat alih. Dia dua-dua adalah sama untuk menyelesaikan masalah. Cumanya bentuk dia yang berbeza. Sudokod dalam bentuk bahasa biasa. Betul. Manakala catat alih dalam bentuk grafik. betul. Dan juga ada anak panah yang menyambungkan kita punya informasi ni. Betul. Okey, baiklah. Itu dia untuk segmen 2 ini di mana kita dah belajar mengenai cara untuk kita menghasilkan pseudocode dan juga catat alih dengan betul bersama dengan Sensei Aisyah. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM dan kita sedang pun belajar mengenai pseudocode dan juga catat alir. Tadi Sensei, kita dah berjaya siapkan pseudocode dan juga catat alir, tapi sekarang ni adalah masa untuk membuat penilaian. Jadi ini adalah kita punya jadualnya. Penilaian. Okey, Baik. dekat sebelah Ifah adalah jadual penilaian. So sekarang kita nak cek balik betul ke apa yang kita buat ni kan. Kita nak cek balik pseudocode kita ni betul tak mengikut cita rasa. Kita rasa pula. Mengikut kriteria yang Kriteria, ditetapkan tak betul. dalam jadual penilaian tersebut. Okey, jom kita tengok yang pertama. Boleh Ifan? Boleh kita Okey. mulakan dengan pseudocode dulu? Okey, dan ini okey, kita mulakan dengan sudokod. Okey, susunan dia. Okey. Dia tengok tak lengkap dan tertib. Agak-agak lengkap dan tertib tak Ifan? Kita tengok balik. Kita tengok balik yang kita kaji balik kita punya pseudocode ni. Ya. Okey ke tak? Mula hidupkan Swiss, laraskan masa, masukkan roti, tekan butang mula. Lepas tu selesai dibakar. Keluarkan roti, tutup Swiss dan tamat. Ifah rasa dari segi susunan macam betul. Kalau dah rasa lengkap, Betul. yakin lah, yakin. Okey. Okey, yakin. 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 Okey, tekan pula. Tandakan betul-betul. Tandakan betul. di sini. Okey. Yeah. Alright. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pernyataan. Okey. Yang pertama sekali kata kerja pada awal pernyataan. Okey. Di pernyataan dia di bawah ni lah, bahagian bawah ni. Okey, kita tengok menggunakan kata kerja. Betul tak kita gunakan kata kerja? Hidupkan. Okey. Hidupkan kata Okey. kerja. Okey, kita dah betul lah kat sini. Okey, Sensei tanda ya. Baik. Hidupkan. Laraskan. Kata kerja. Okey. Masukkan. Kata kerja. Kata kerja. Tekan. Kata kerja juga. Roti.
Roti selesai dibakar. Mungkin ini adalah proses. Proses, Okey. betul. Okey. Keluarkan kata kerja. Kerja. Tutup Swiss. Kata kerja. Kata kerja. Okey, selesai. Okey. Maknanya untuk sudokut ni kita berjayalah dengan Ah. betul untuk kata kerja pada awal pernyataan. Okey. Baik. Alright. Okey, Ifan tanda dekat sini. Itu dia. Okey. Hmm. Seterusnya, huruf besar dan Tebal pada kata kerja. Ya. Okay, kita tengok balik. Kita tengok balik apa kita saya tengok balik tulis macam tadi. ada something wrong kat tak sini. apa, sebab apa? Hari ini kita nak belajar, jangan risau. Bila nampak kesalahan, asalkan nanti tak akan berulang balik. Faham, Betul? setuju. Okey, so tadi dia kata kita kena gunakan huruf besar dan tebalkan. Kalau kita guna ni lah, kalau kita guna komputer untuk tulis, kita tebalkan. Tapi okey dah kalau untuk tulis di papan di kertas ataupun papan putih ini cukuplah untuk kita gunakan dengan huruf besar. So Okey. kita tukar contohlah, saya akan bagi contoh. Hidupkannya kita tukar kepada hidupkan. Semua kena huruf besar. Ya. Okey. Macam tu. Dan baik. ke bawah. Ke bawah. Ini Okey. contoh. Okey, so kat situ ada kesalahan kat sini, apa yang kita perlu buat? Kita betulkan huruf besar lah. Dan kita tanda salah. Sebab Tanda salah. kan? Okey. Sini salah lah, Ifan ada di sini. Betul. Okey. Tanda salah. Alamak, salah satu dah ni. Okey, salah satu. Salah satu. Okey, seterusnya. Kita tengok pada perkataan mula dan tamat. Okey, mula. Okey, tolong baca tak Ifan? Okey. Bermula dengan perkataan mula dan juga tamat. Ada tak mula dan tamat? Ada. Ada. Okey, tanda. Tanda. Okey. Kalau Okey. untuk ini tak perlu huruf besar cikgu Kita baca yang bawah pula. Baca yang bawah ada lagi. Ada lagi Itu. kesilapan. Sebab tu kita kena baca Ayo. dulu. Okey. Okey, Huruf besar dan tebal. Ya, juga. kita padamkan dia. Padamkan. Mula dan tamat. Tamat. Okey. Kena huruf besar. Alamak. Nampak kan kesilapan tu Nampak kat situ? kesilapan. Tak apa, Maknanya- belajar. Yang mana yang pertama ni kita betul. Betul. Okey, ada perkataan mula dan tamat. Tetapi kita silap di mana mula dan tamat perlulah dalam bentuk huruf yang besar. Betul. Okey. Okey, boleh? Ifan, setakat ni boleh faham tak untuk penilaian, membuat penilaian untuk sudokut? Faham cikgu? Okey, Okey. seterusnya kita pergi kepada carta alif. Alamak, ini Ifan buat ni risau juga. Takut kan, takut. Macam mana ni? Okey. Okey. Kita pergi kepada yang pertama, susunan lengkap dan tertib. Tadi Okey. macam sama juga. Sama Okey. juga. Kita berbola betul. Betul. Okey. Betul. Baik. Tandakan betul di sini. Seterusnya. Okey, pernyataan. seterusnya penyataannya kata kerja pada awal pernyataan. Betul? Kita Kata tengok kerja, dulu. Hidupkan, laraskan, laraskan. masukkan. Tekan. Roti okey, ni dibakar, okey, keluarkan, tutup sis, okey, tamat. Okey, maknanya betul Cikgu bagi betul kat Ifan. Masih sama seperti sudokut di sini. Sama. Okey. Okey, menggunakan bentuk dan simbol yang betul. Kita tengok Ifan guna betul tak simbol. Tengok dulu tak macam apa, mana. Tak apa. Okey. Okey, kita tengok. Okey, bentuk yang pertama ialah mula dan tamat, kita kena guna yang bentuk grafik yang tiada bucu. Okey, kalau ini pun kalau Ifan nak guna untuk macam ni pun boleh. tak Oh, masalah. boleh juga. Okey, bulat pun boleh Boleh. sebab tak ada bucu. Sebab tak ada Okey. bucu. Okey, seterusnya hidupkan tamat. Tamat dulu. Tamat. Lain macam dia punya. Kecil Dia betul. punya Okey. tu. Tapi cikgu assume betul lah kan. betul, Okey, ni betul. dia Terima tolong ni. kasih. Okey. So betul lah. Okey. Okey. Alright. So kat situ betul ke? Betul, tapi ada lagi cikgu yang lain, bentuk-bentuk lain? Bentuk-bentuk lain? Okey, Lupa. Okey. Ini agak-agak proses. Betul? Betul. Okey, betul. Okey. Betul. Okey, seterusnya laraskan masa dia pun proses, tak ada input dan output, betul. Masukkan roti, input penggunaan dia yang sedikit Segi part dia serong tu. disendongkan. Serong sikit. Okey. Okey, betul. Saya tandalah. Okey, betul. Okey, ini tekan butang mula. Proses. Okey. Roti selesai ni proses. Keluarkan roti. Output. Output. Okey. Okey. Betul. Okey, so betul. Betul. Asyik baik Oh, yeah. Okey. Okey. Baik. Alright. Seterusnya. Seterusnya, perkataan mula dan tamat. Kita dengar yang mula tu. Bermula dengan perkataan mula dan tamat. Ada kan? Ada kan? Wujud dua-duanya. Wujud. Okey. Okey, dapat markah. Dapat markah Tambah A. satu lagi lollipop. Rasa macam tak ada kesalahan lagi di sini. Okey. Sempurna. Yakinnya saya di sini. Okey. Baik, Seterusnya. Aha. Huruf besar. Alamak. Orang cakap jangan yakin sangat. Di kan? sinilah kesilapan berlaku. Di Ya. mana saya tidak
menjawab dengan sempurna? Tak apa, jangan risau. Kita boleh belajar daripada kesilapan. Baik. Oh, gitu. Okey. Alright, so boleh kita perbetulkan? Boleh. Tapi okey. tanda dulu. Tanda dulu. Okey. Nanti dia yakin. Maknanya Ifan ada salah satu di sini. tak apa. Okey, baik. Sekarang kita nak betulkan pula. Ha. Di mana boleh saya pinjam warna Okey, merah? silakan, Terima silakan. kasih. Okey. Okey. Mana kita kena menggunakan huruf yang besar untuk mula dan untuk tamat. mula dan tamat. Itu sahaja. MULA. Besar? Betul? Besar. Okey. Besar. Yang tamat ni okey. Aduh, kecil-kecil je. Kecil-kecil je. Okey, tapi apa yang penting, okey, T besar, A besar, M besar, A besar, T besar. Okey. Sempurna. Baik. So inilah yang dipanggil penilaian. Kita membuat penilaian dan kita membuat penambahbaikan. Okey, baiklah. Itu dia cikgu. Jadi cikgu, mungkin saya ada soalan lah. Okey. Apa lagi contoh penambahbaikan yang boleh kita lakukan untuk kita punya sudut kod dan juga syaratan alih ni? Okey. Kalau untuk masalah ni, dia setiap masalah dia lain-lain. Okey. Sebelum tu, okey, saya bagi tahu untuk carta alih ni, carta alih kawalan jujukan. Yang tadi kan, boleh tengok tadi, kawalan jujukan tu maksudnya dia sampai habis. Tiada pengulangan. Dia tak ada pengulangan. Nampak tak? Dia tak ada pengulangan, dia hanya terus sampai habis, Terus sampai tamat. bawah. Okey. Okey, seterusnya tadi, contohnya tadi kalau ada masalah, contoh tadi, boleh ulang balik soalan saya, apakah contoh lain penambahbaikan yang boleh kita lakukan untuk kita punya sudut kod dan juga syaratan alih? Okey. Nah, sebenarnya banyaklah kalau kita tengok tu, cumanya kalau untuk proses yang ini kita dah buat tadi penambahbaikan, tapi sekiranya kalau ada nak masukkan apa-apa, contohnya okey, cikgu bagi satu contoh lah kan. Silakan. Okey, sekiranya cikgu hilangkan satu langkah. Okey, contohnya cikgu Hilangkan yang mana? Cikgu tutup Swiss ni cikgu hilangkan langkah dia. Okey. Apakah yang akan berlaku? Okey, kalau kita tidak berjaya untuk tutup switch cikgu, maknanya kita akan membuat satu pembaziran juga. Itu satu pembaziran. Lagi satu kita Bahaya. tak aja bahaya. Okey, itu kalau tutup Swiss. Kalau macam tadi kita lupa untuk laraskan masa, apa yang akan berlaku? Kita punya roti akan hangus lah cikgu. Akan hangus, betul? So kita tak akan dapat langkah-langkah tu, kita tak akan dapat hasil yang sempurna. Okey? Boleh? Faham? So sebab itulah kita penting untuk kita buat langkah dan teratur. Lepas kita buat langkah-langkah tersebut, kita kena buat penilaian. Kita tengok semula penilaian tak betul ataupun tidak kita punya langkah-langkah tersebut. Kemudian kita buat penambahbaikan sekiranya perlu ada penambahbaikan. Itulah caranya. Yang pertama sekali kita dapatkan dulu masalah yang timbul cikgu, dan kita buat analisa sedikit, kita dapatkan penyelesaian, dan bila kita dah berjaya membuat satu sudut kod dan syaratan alih, apa kata lepas tu kita buat pula satu penilaian. Barulah kita dapat tahu sama ada betul ke tidak langkah yang kita buat ni. Betul. Okey, so cikgu nak tanya Ifan. Boleh? Selain daripada ini, masalah ni, boleh tak Ifan bagi satu contoh masalah lain yang Ifan rasa boleh untuk kita selesaikan dalam bentuk sudut kod dan carta alih? Okey, Ifan rasa masalahnya adalah ketika kita nak masak nasi. Boleh, tak ada masalah. Dalam kehidupan kita ni sebenarnya banyak langkah-langkah yang kita ada, tapi kita je tak macam tak fokus lah dengan langkah-langkah tu. Kadang-kadang yang mudah je kan? Walaupun situasi bangun tidur pun, bangun tidur nak pergi kerja, bangun tidur nak pergi sekolah, itu pun boleh dimasukkan dalam sudut kod dan carta alih. Betul. Kalau kita bangun pagi nak buat apa dulu? Kita pergi mandi, gosok gigi dan sebagainya. Tak adalah kita bangun pagi terus pergi kerja. Betul. Itulah langkah. Kalau itu kita dah hilangkan langkah tu. Tak sempurna hidup kita. Tak mandi. Okey. Itulah cara-caranya. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan untuk saya, kalau untuk rakan-rakan saya di sekolah rendah ni, di umur berapa mereka akan belajar mata pelajaran untuk ni? pembelajaran mata pelajaran ini pada tahun 4 sekolah rendah. Okey. Dan tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahap 2 lah mudah cakap. Mudah cakap tahap 2. Bermula pada tahun 4, 5 dan 6. Baik, maknanya untuk orang kata mata pelajaran yang berkaitan dengan sudut kod dan syaratan alih ni adalah permulaan lah. Betul. Murid-murid di rumah pun boleh try buat. Kan. Kalau ada masalah yang lain, contohnya masalah dalam nak buat kerja sekolah ke kan, kita boleh selesaikan langkah-langkah. Contohnya nak buat garisan lurus ke, garisan apa-apa ke kan. Mesti ada langkah-langkah dia yang tertentu. Okey. Baiklah cikgu. Lagi satu soalan saya, dari segi bentuk untuk syaratan alih ni memang spesifik macam ni sahaja ke atau bagaimana? Terima kasih atas soalan tersebut.
tak boleh tukar. Okey, untuk carta alih ni tak boleh pandai-pandai yang proses nak pergi kepada mula, yang mula nak pergi kepada input output tak boleh. Dia bentuk dia adalah spesifik. Tak boleh guna untuk benda lain. Jangan campur. Jangan campur. Jangan campur. Okey. Bagaimana pula dari segi warna? Itu warna ni tak ada apa pun. Oh, tak ada Cuma apa nak pun. Okey. untuk kenapa saya gunakan warna ni nak bagi murid-murid di rumah dan Irfan nampak perbezaan bentuk-bentuk yang kita gunakan hari ini. Okey, itu dia. Kata apa, jangan sesuka hati kita untuk tukar bentuk bentuk grafik yang kita nak guna untuk carta alir ni. Dan jangan lupa ada Ada anak panah. Itu jangan lupa. Tertinggal. Yang jangan penting. tertinggal. Sebab kalau tak nanti dia akan jadi sudukut pula. Betul. Sebab tak ada anak panah kan? Betul. Okey, jadi cikgu Irfan pun dah menjawab soalan cikgu. Okey, dah macam berikan pendapat saya. Jadi saya nak tanyalah, okey, berapa ganjaran yang saya dapat hari ini? Cikgu rasa kan kita kira daripada kesalahan yang kita buat tadi. Baik. Okey. Berapa yang betul, Fat? Okey, dari sudukut sampai sudut air ke? Ya, yang betul. Yang betul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 yang betul. 7? Oh, banyak pula cikgu kena. Okey. Ganjaran untuk Irfan, cikgu akan bagi cikgu pula sensei akan maafkan saya. Sensei akan bagi gula-gula. Anak-anak gula-gula nanti cikgu akan bagi. Kita pergi sana. Mungkin nak ke sana cikgu? Boleh. Boleh. Sila. Okey, mana ganjaran saya ni? 1 gula-gula. 1 gula-gula. Okey. Tadi 7. Tadi 7. Habislah kejap lagi ni. Muka sedih je saya bagi kan. 2. Okey. 3. 4. 5. 5. Okey. 6. Dan 7. Okey, baik. Nampaknya Irfan berjaya mengumpul 7 mata ganjaran yang berbentuk gula-gula untuk hari ini. Dan saya yakin dan percaya penonton di rumah juga berjaya menjawab soalan dengan betul. Nanti minta dekat sensei. Tapi Fan, jangan makan selalu tau gula-gula. Dia makan kadang-kadang boleh lah. Betul, nanti gigi rosak kan. Ada side effect. Ada side effect. Baiklah. Dan untuk sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika dengan izin sensei. Kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan sekarang ini kita berada di segmen yang keempat ataupun segmen yang terakhir dah. Alamak cikgu, masa ni selalulah Kejapnya rasa. jealous dengan kita Dan habis dah ni. Tapi cikgu, mungkin cikgu ingin bertanyakan soalan kepada saya sebagai anak murid cikgu ni. Boleh, tapi sebelum tu, saya. untuk murid-murid di rumah, kan, sekiranya murid-murid ada nak buat latihan pengukuhan ataupun latihan tambahan, murid-murid boleh melayari sumberku, laman portal sumberku untuk cari dan dapatkan latihan pengukuhan ataupun latihan tambahan untuk subjek reka bentuk dan teknologi dan subjek-subjek yang lain. Okey, kerana mungkin ada di antara anda yang ingin mengukuhkan pemahaman anda. Betul. Jadi jangan lupa untuk melayari laman web Sumberku. Okey, baiklah. Itu dia. Okay, sekarang masa untuk cikgu nak tanyalah apa yang kita dah belajar hari ni. Tapi sebelum tu, boleh saya tanya Irfan? Boleh. InsyaAllah. Ready? Okey, saya cuba. Angkat satu. Okey, ready? Okey, ready. Baik. Okey, apa yang Irfan faham dengan pseudocode? Okey, pseudocode. Pseudocode bermaksud satu set pernyataan dalam bahasa biasa dan juga ia memerlukan kata kerja sebagai permulaan. Betul. Dan kalau untuk perkataan mula dan tamat, ia perlulah dalam bentuk huruf besar. Ya, betul. Wah, lengkap betul jawapan tu. Saya tak cukup satu ni.
Deketan Deketan lagi. lagi. Okey. Okey, ada Alright. 8 kan? Betul. Lah, itu betul. Okey, yang kedua. Okey, kedua. apa yang Irfan faham tentang carta alih? Baik, untuk carta alir pula, carta alir berbentuk akan ada anak panah dan juga akan berbentuk grafik. Antara bentuknya adalah bentuk yang tidak berbucu untuk perkataan mula dan tamat, dan juga perkataan grafik petak untuk proses. Betul. Dan juga kalau untuk input dan output akan menggunakan bentuk segi empat yang sedikit condong. Ya, betul. Lengkap sangat dah tu. Lengkap sangat dah tu. Tapi itulah, dan yang penting penggunaan dan susunan dia yang betul. Okey. Nah dah. Okey dah. Lagi sebenarnya. Ada lagi tak tu? Rasa salah dulu lagi. Okey, seterusnya. Kalau betul lagi dapat gini. Aduh, Okey, banyak baik. pula dapat kat dia. Saya dah bersedia. Apakah okey. soalannya? Okey. Boleh Irfan berikan contoh kepada cikgu peralatan di rumah yang ada pengatur caraan? Okey, selain yang berada di studio hari ini seperti pembakar roti. Tali tiru dah. Okey, tali tiru dah. Okey. Contoh lain yang Irfan boleh bagi di sini adalah mesin basuh, Okey, wow. peti ais Ya, betul. dan jam dinding. Jam dinding terus berdetak. Cikgu rasa jam di dinding tu kita kena spesifikkan. Spesifik. Okey, Irfan nak bagi Bagi. jawapan spesifik. Jam analog. Salah. Kenapa salah pula? Okey, jam analog. Kita pergi kepada jam analog. Baik, Jam baik. analog dia hanya menggunakan sistem dalaman saja. Betul. Tiada komputer benam. Okey. Untuk jam yang kalau nak spesifikkan jam kepada jam digital. Digital. Sebab apa? Dalam jam digital tu ada komputer benam di dalamnya. Okey, dalam tu bila kita on je, okey, langkah-langkah bila on je jam tu jam digital tersebut, okey. Kan, kita boleh nampak masa, betul? Kita boleh nampak suhu, kita boleh nampak tarikh. Itulah kelebihannya. Itulah yang dimaksudkan pengatur caraan yang dibenamkan dalam jam digital tersebut. Okey, boleh tak bezakan jam analog dan jam digital? Dapat dah beza. Okey, dapat. Maknanya nak tak hadap cikgu dapat ke lah ni? tu. Okey, tak apalah ini. Sebab Irfan jawab tadi kan? Okey. Terima kasih. Okey. Okey. Alright. Okey, itu soalan daripada cikgu. Ada tak lagi soalan untuk saya? Irfan nak banyak gitu. Okey, Habislah mula-mula cikgu nanti. Baiklah, itu dia orang kata apa kita punya sesi soal jawab bersama saya sebagai seorang murid untuk Sensei Aisyah hari ini. Ya, betul. Dan mungkin sekarang ni kita nak orang kata apa dapatkan cara yang betul untuk menggunakan pembakar roti. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit. So, yang penting ingat dalam pengatur caraan ni kita kena buat langkah-langkah yang betul dan tindakan yang langkah-langkah yang betul bagi mengelakkan tindakan kita tu salah dan untuk nak bagi kita dapat apa yang kita nak. Macam tu. Okey. Okey. Seterusnya kita nak tengok tindakan yang betul Tindakan betul. Yang tadi okey. kalau boleh kita keluarkan roti dulu Kita lah. keluarkan roti yang hangus tadi. Apa ni, Irfan? Irfan? Okey. Maafkan saya. Alright, tak apa. Jangan risau. Okey. Okey, yang pertama sekali tadi kita onkan switch, okey, kita onkan switch. Kemudian nombor 2 tadi, langkah-langkah yang betul untuk mengelakkan kesalahan ni. Okey. Laraskan masa. Kita ambillah macam 2 minit ke 3 minit ataupun 2 lah. 2 minit lah. 2 minit lah. Kemudian seterusnya tadi kita masukkan roti. Roti. Okey, ini adalah Masukkan input. roti, ini contoh input. Okey. Masukkan roti ni contoh saja ya. Masukkan input, kemudian tekankan butang. Okey. Okey. Lepas roti dah masak nanti dia akan naik sendiri. Aha. Kemudian kita keluarkan. Kalau keluarkan tu apa? Output. Output kita keluarkan. Seterusnya Seterusnya kita keluarkan roti, kita tutup switch. betul kita dah ni kita tutup switch. Tutup switch. Ya, itu Okey. langkah-langkah yang betul. Sebab apa pentingnya kalau kita tutup switch, cikgu? Sebab apa? Kalau kita lupa tutup tu Irfan, tiba-tiba kita lupa kita keluar rumah. Satu tadi yang Irfan cakap lah, kita akan membazir elektrik. Betul. Satu lagi kita tak tahu kan benda ni bila panas ke dia boleh menyebabkan litar pintas kan. Mungkin dah akan terbakar menyebabkan pula kebakaran. nanti. Benda tu kalau boleh kita elakkan. Baik, Sebab tu baik. kita kena amalkan langkah-langkah yang betul untuk mengelakkan kesalahan ataupun kemalangan berlaku. Baik. Itu Ya. dia untuk membakar roti. Boleh tak Irfan nak tahu cara-cara untuk kita menggunakan kipas di sebelah sana pula? Oh, okey. mesti macam menarik kan? Okey, Betul. sebenarnya kipas ni ada dia punya alat kawalan jauh Alat Irfan. kawalan jauh? Sebab Okey. tu yang dipanggil kipas ni ialah kipas macam ni kan promote tak. Moden Okey, sikit, moden eh. sikit. Okey. Berteknologi tinggi. Ini dalam Okey. kipas ni dia ada komputer benam iaitu dalam ni bila kita tekan on saja, sebenarnya dia ada remote. Okey, on saja. Okey. Remote dia on dan remote tu boleh kontrol untuk pusingkan dia, offkan dia. Maknanya kita tak perlu tekan di sini. Kita dari Tak jauh perlu. tak apa. Ya, betul. Sebab Okey. itu sebab tadi dia dapat memudahkan urusan kita. Dan kalau Irfan contohlah dijual di pasaran kan.
permintaan tinggi. Irfan rasa Irfan nak beli tak? Yelah, balik kerja penat-penat kan. Nak duduk. Alah, lupa buka kipas. Bukan macam mana, takkan nak bangun pula pergi buka. Macam, aduh, penat lah. Ya, penat kan. Jadi kita bila ambil ada awal je jauh. kawalan jauh. Okey, Pak, duduk atas dia sofa. tekan. Dah Sejuk terbuka. dah. Okey, itulah Okey. kepentingan untuk kita belajar mengenai Sudokod dan Carta Alin ni supaya kita dapat memudahkan urusan harian kita. Ya, okey. Mungkin orang tertanya-tanya kenapa langkah-langkah yang kita buat tadi berkaitan dengan ini. Okey, itu mesti Irfan tertanya ke Betul. tak tertanya tadi? Tertanya. Tertanya kenapa Okey. kita belajar tadi kan? Betul. Kita belajar Sudokod, kita belajar Carta Carta Alin. Alin. Langkah-langkah tu sebenarnya mungkin untuk murid-murid yang belajar ni, murid-murid boleh belajar untuk buat game, langkah-langkah nak buat game ni ataupun menggunakan aplikasi Scratch. Okey, memang akan belajar. Memang akan Lepas belajar tajuk ni nanti. memang akan belajar. Aplikasi Scratch, murid akan belajar untuk susun langkah-langkah betul macam mana permulaan, macam mana untuk kartun tu bergerak. Juga untuk dalam peralatan kita, mungkin nanti murid akan jadi engineer mungkin ataupun mereka yang akan mencipta. Sekiranya masalahnya manusia penat bekerja. Betul. Okey, ataupun manusia panas. Okey, pengguna panas. So, apa yang mereka menyelesaikan masalah dengan cara membuat kipas. Nampak tak? Itulah nampak. contoh je. Okey, dia buat kipas. Okey, macam mana kipas? Kipas tu kalau boleh memudahkan kerja kita, okey, cari dulu. So, bermulalah pembinaan kipas ni, penghasilan kipas ni. Sebab itulah kita kena dapatkan terlebih dahulu langkah-langkah yang betul. Baiklah, Sensei Aisyah sekarang ni adalah masa untuk saya dapatkan rumusan dari Sensei mengenai topik kita pada hari ini. Dipersilakan. Betul. Okey, so untuk hari ini kita dah belajar pengatur caraan iaitu algoritma, Sudokod dan Carta Alin. Kita buat susunan, kita buat penilaian yang betul dan kita buat penambahbaikan sekiranya ada kesalahan dalam Carta Alin dan Sudokod. Maafkan saya. Carta Alin dan Sudokod. Kenapa kita perlu buat penambahbaikan dan penilaian dan penambahbaikan? Kerana benda itu penting untuk kita untuk mengelakkan kita membuat kesalahan dalam kita punya langkah-langkah tersebut. Itu sahaja, Irfan. Itu sahaja. Baiklah. Terima kasih Sensei Aisyah atas pembelajaran kita yang sangat-sangat menarik pada hari ini. Irfan sendiri pun dah belajar untuk menggunakan pembakar roti dengan betul. Kalau sesalah langkah, hanguslah roti kita nanti. Sebab itu pentingnya untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah untuk sentiasa berjaya, sentiasa untuk kita lihat kembali langkah-langkah yang sepatutnya kita ambil dalam proses kita memahami Sudokod dan juga Carta Alin. Dan pentingnya adalah kerana kita hidup dalam moden, teknologi moden sekarang ni, sebab itulah kita kena sentiasa cakna dengan teknologi moden dan juga kita kena sentiasa memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan reka bentuk dan juga teknologi. Baiklah, dengan itu cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya pada hari ini. Ada rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Didik TV KPM